Salam sejahtera. Hari ini kita nak bincangkan tentang format soalan format KSSM yang terkini 2021. Kertas 1 dan kertas 2 bahagian A. Okey, semua sudah sedia? Awak boleh rujuk instrumen ini yang cikgu telah beri di classroom. Kamu boleh rujuk ya. Okay, semua nampak tak? Jelas. Kita pergi bab 1 dulu ya. Saya percaya ada yang dah dan masih dalam ujian akhir. Jadi bagaimanapun kita terus bincang soalan SPM. Untuk persediaan SPM semua ya. Okey, kita pergi soalan 1. Cari nilai K dalam persamaan kuadratik yang berikut. Jadi langkah pertama kita perlu buat apa? Untuk selesaikan soalan 1 ini, kita akan darab silang. K campur 4 darab dengan K campur 3 sama dengan 3 darab 2. Lepas tu kita kembangkan. Okey? Okey, cuba kita selesaikan soalan 1 ni. Dapat jawapan berapa? Okey, dapat berapa? A ada dapat B, C atau D?
Okey, ada yang dapat? Dapat berapa? Okey, kita dapat B. Betul? Bila kita kembangkan K campur 4 darab K campur 3, kita dapat K kuasa 2 tambah berapa? 7K tambah 12. Betul? Jadi 12 tolak 6 akan dapat berapa? 6. Okey, semua dapat? Okey, soalan 2. Cari nilai K. K ke H. Cari nilai H. Jadi bila cari nilai H, Y sama dengan sifar kan? Jadi kita gantikan ke dalam persamaan kuadratik Y sama dengan 25 tolak X kuasa 2. Jadi kita dapat berapa untuk H? Dapat berapa? Kita gantikan dalam persamaan Y sama dengan 25 tolak X kuasa 2. Y sama dengan sifar. Jadi 25 sama dengan X kuasa 2. Jadi X sama dengan punca kuasa 25. Punca kuasa 25 sama dengan 5. Okey, semua dapat? Ada soalan? Ulang Okey, ulang. Cikgu tunjukkan dekat di dalam Jamboard. Jadi awak lihat persamaan dia apa? Dia suruh cari H kan? H. H tu sama dengan X kan? Bila graf yang melengkung itu bersilang di atas spasi X, apa yang kosong? X. Koordinat X ke koordinat Y yang kosong? Y sama dengan kosong kan? Betul? Bila berada di atas spasi X, Y kan kosong kan? Di H ni sama dengan X. Jadi kita gantikan dalam persamaan. Y sama dengan 25 tolak X kuasa 2. Y kita gantikan sifar 25 tolak H kuasa 2. Tolak kan? Jadi kita bawa H sebelah kiri. Jadi positif. Di H kita punca kuasakan. Sebab kuasa 2 kita bawa punca kuasa 2 ni ke punca kuasa, jadi punca kuasa kan? Jadi H sama dengan 5. Okay, nampak tak? Kat skrin. Skrin kecil sangat.
Okey, nampak? Okey, sudah? Boleh? Okey, soalan 3. Diberi graf persamaan y sama dengan negatif 3 darab x tolak 4x 4x ke? X tolak 4 kuasa 2. Nampak kan? Cari koordinat bagi titik maksimum K. Okey, paksi bila K berada di titik maksimum, maka itu adalah garisan simetri. Kita boleh cari persamaan simetri. Okey, apa rumus persamaan simetri? Ingat lagi? Okey, siapa yang dapat? Ini diberi 2 y, diberi persamaan graf itu y sama dengan negatif 3 x tolak 4 kuasa 2. Okay, betul? Jadi kita kembangkan. Dia 3. Yang ni jadi berapa? X kuasa 2 tolak 2 darab 4 darab x. 8x. Lepas tu ujung dia negatif 4 darab negatif 4 positif 16. Boleh? Tu kita kembangkan. Negatif 3x kuasa 2 negatif 3 darab negatif 8x positif berapa? 24x. Negatif 3 darab 16. Dapat berapa? 48. Baik, negatif ke positif? Negatif 48
Jadi kita bandingkan dengan, nampak tak? Dengan persamaan armnya, Y sama dengan AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Okay, apakah rumus bagi persamaan simetri? Faham maksud simetri ni? Maksudnya, puncak K ni, maksimum, titik maksimum ni, berada di atas paksi simetri. Bila kita lipat lengkung ni, dia akan sama bahagian dia. Siapa ingat lagi rumus? Negatif B bagi 2A. Okay. B dia berapa? Ni kan? 24. Negatif 24. 2 darab A dia berapa? Negatif 3. Okay. Jadi, persamaan simetri dia selalunya X tak ada Y. Mengapa tak ada Y? Sebab Y dia sifar. Bila satu koordinat berada di atas paksi X, dia adalah Y dia sifar. Jadi kita cari X saja. Sebab tu persamaan bagi simetri hanya ada X. Ini 6 kan? 2 negatif 3, 6. Jadi 24 bagi 6. 12 kan? Okey, mana yang ada 12? X dia. Ni kan? A. 3A. Boleh? Okey, kan persamaan simetri adalah juga titik bagi titik maksimum bagi graf ini. Seterusnya, cari persamaan bagi graf itu. Selalu kita dari persamaan kita cari X kan? Kita cari punca-punca. Punca-punca tu apabila X berada di paksi X. Sekarang X diberi. Sekarang kita nak cari persamaan. Okey? Jadi kita kerja ke belakang untuk dapatkan persamaan. Okay, apa kita perlu buat? X dia sama dengan negatif 2 dan X dia sama dengan 2 kan? Kalau kita dari persamaan, kita akan dapat punca-puncanya, cari X. Sekarang X dah diberi. Jadi kita jalan ke belakang untuk dapatkan persamaan. Okay, cuba dapatkan persamaannya berapa? Dapat tak? X dia sama dengan negatif 2
atau X sama dengan 2. Jadi kita akan dapat X campur 2, X tolak 2. Jadi kalau X campur 2, X tolak 2, faktor kuadratik dia, bentuk dia macam mana? Ingat lagi? Iaitu A campur B, A tolak B. Sama dengan berapa? A A kuasa 2 tolak B kuasa 2. Tukar persamaan ni jadi macam ni. Sama dengan X kuasa 2 tolak 2 kuasa 2. Nah, sama bentuk kan? Jadi Y sama dengan X kuasa 2 tolak 4. Lepas tu kita tengok dia punya ini. A dia negatif ke positif? Jadi A dia sama dengan negatif kan? Negatif 1 yang depan ni. A ni. Jadi jawapan dia adalah 4 negatif X kuasa 2. Kalau campur, dia akan terbuka ke atas. Jika tolak, dia terbuka ke bawah. Betul? Nampak tak? Boleh? Okey, salin. Kalau nak salin, ada soalan tak? Okey, kita pergi soalan 5. Kita mengklik graf bagi Y sama dengan 3X tolak X kuasa 2. Okey, dia titik minimum ke maksimum? Jadi A dia mesti darab X kuasa 2 kan? Ini. Jadi dia adalah titik maksimum. Jadi jawapan dia antara B dan D. Mana satu? B atau D? Okey, cuba respon jawapan masing-masing respon. Apakah jawapannya? Apakah jawapannya? B atau D? Dia dapat?
Soalan 5. Soalan 4 dah bincang eh. Soalan 5. Okey, lain? Jawapan lain? Ada lagi? B atau D jawapan? C eh. C tu kalau A dia positif. Sekarang A dia negatif ke positif? 3x tolak x kuasa 2. Kita kena pasti mana A mana B. Jadi kita lihat sini. A dia mesti darab dengan x kuasa 2 kan. Jadi A dia negatif 1. Bila negatif saja, dia punya titik maksimum. Yang ni kan. Antara ini dan ini. Jadi kita nak pilih B atau D. Okey, yang lain? Cuba respon. Type saja jawapan dia. Antara B dan D. Cikgu dah beri dah antara B dan D. Kelima tak nampak. Sekejap eh. Ni A dia negatif 1 kan. A ni mesti darab dengan x kuasa 2. Betul? Jadi bila negatif, A dia negatif atau A lebih kecil daripada 1, maka dia ini titik maksimum ataupun parabola terbuka ke bawah. Jadi jawapannya antara B dengan D. Jadi kita nak pilih mana yang tepat. B atau D. Kita lihat macam mana nak buat ni. Kita tahu bahawa resman bagi kuadratik adalah AX kuasa 2 tolak BX tambah C. Kita bandingkan
dengan persamaan yang diberi dalam soalan. Jadi awak lihat di sini ada C tak? Pintasan di atas paksi Y. Ada tak C di sini? Ini B. Ini A. C tak ada kan? Jadi menunjuk saya ini adalah C sama dengan 3. C sama dengan 3. Nampak tak? Jadi ini yang salah B kan? B ni salah, jadi jawapannya D. Sebab kita akan dapat cari X sama dengan negatif 3. Kita tak perlu carilah. Kita dah tahulah bahawa dia tak ada C. Bahawa jawapannya D lah. Terus. Boleh? Baik, ada soalan? Tak ada. Baik, kita pergi ke tas 2 bahagian A. Baik, kita selesaikan persamaan kuadratik berikut. Buat kembangkan. Lepas tu awak cari X. Selesai ni maksudnya cari X. Okey, dapat? Kita cuba buat. Soalan ni tak nampak pula kan. Baik, ada yang dapat? Dua X tolak 1 kuasa 2 sama dengan 3X tolak 2. Ini kita boleh kembangkan 2X tolak 1 darab 2X tolak 1 kan? Okay, siapa yang mahir rumus yang ini, terus buat A kuasa 2 tolak 2AB, okay, tambah B kuasa 2. Terus kita akan dapat jawapan ni. Ini Jadi 2X kuasa 2, A dia. Ni B. Jadi dapat berapa? 2X kuasa 2. 4X kuasa 2. Tolak 2AB. Maksudnya 2 darab A darab B. 2 darab 2, 4. 4 darab X. 4X darab negatif 1. Dapat berapa? Mesti 4X tambah B kuasa 2. Negatif 1 kuasa 2. Tambah 1. Sama dengan 3X tolak 2. Boleh?
Okey, selesaikan terus. Dapat berapa? Sama dengan 3x tolak 2. Okey, lepas tu gunakan kalkulator, masukkan nilai dia untuk dapatkan x berapa. 4x kuasa 2 tolak 7x tambah 3 sama dengan sifar kan? Guna mod. Ingat lagi? 3 kali. Mod 3 kali sampai dapat EQN. Maksud 1, ada unknown 2 atau 3 kan? Kita tak gunakan 2 dan 3 tu. Guna anak panah ke kanan. Jangan nampak degree kan? Tekan 2. Jadi ada keluar A. Ni kita dah bincang dah guna calculator dah. Siapa yang lupa guna calculator boleh guna dengan kaedah mencari faktor tu. Jadi kita dapat 4x kuasa 2 tolak 7x tambah 3 sama dengan sifar. Kita faktorkan jadi x sama dengan 3/4 atau 0.75 kan. Dan calculator kita tukarkan kepada pecahan dan x sama dengan 1. Boleh? Okey, semua sudah? Okey, sekarang ni ada soalan? Tak ada. Okey, yang lain? Yang lain tolong respon. Macam mana? Boleh tak? Okey, siapa yang sudah boleh buat soalan 2? Boleh semua boleh Lakarkan graf fungsi kuadratik yang berikut. Kita tengok dulu, kita cari bentuk dia terbuka ke atas ke terbuka ke bawah. Jadi kita lihat A dulu. A dia negatif ke positif? Fx sama dengan x kuasa 2 tolak 10x tambah 16. A-nya positif. Jadi titik minimum ke maksimum? Titik minimum. Jadi graf dia bentuk senyum kan? Positif. Positif ni maksudnya kita dalam keadaan senyum. Maksudnya graf dia terbuka ke atas. Okay, lepas tu cari pintasan di atas paksi Y. C dia. Okay, dalam persamaan ni mana C dia? C dia berapa? C berapa? Ni A. Kamu nampak tak? Ni A dia positif. Negatif 10x. 10 ni B.
tambah 16. 16 ni C. C ni pintasan di atas paksi Y. Jadi C dia 16. Jadi awak dapat bayangkan bentuk graf dia. Lepas tu awak faktorkan untuk dapatkan X seperti soalan 1. Awak selesaikan untuk dapatkan X. Okay, guna terus kalkulator untuk dapatkan X. Jadi awak lakarkan. Jadi soalan ni, lakarkan graf ni, markah semua dalam lakaran itu. Awak tanda C dia, X dia, labelkan Y ataupun FX dan X, labelkan X, dapat markah penuh 4 markah. Boleh? Okey, cuba lakarkan grafnya. Okey, dapat? Okey, graf macam ni. Yang ni C dia 16. Okey, X ni berapa? Nampak tak? Yang ni berapa? Awak cuba besarkan. Okey, X ni berapa? Siapa yang dah dapat? Okey, dapat. Jadi, yang ni, nampak tak? Cikgu tunjuk ni. X dia sama dengan 2 dan atau X sama dengan 8. Okey, semua dapat? Sini X sama dengan 2. Nampak tak? Cikgu tunjuk. X sama dengan 2. X sama dengan 8. Okey, X sama dengan 2, sama X sama dengan 8. Jadi markah semua 4 markah. Macam mana dapat 4 markah? Bentuk graf betul 1 markah. Nilai X yang awak tanda betul, X sama dengan 2 dan X sama dengan 8, 1 markah. Pintasan di atas paksi Y, 1 markah. Okey, lepas tu graf tu lengkap. Labelkan paksi X, labelkan paksi Y. 4 markah. Okey, ini kita akan bincang nanti. Bahagian B, kita akan bincang kelas yang ketiga. Kita pergi ke asas nombor.
Okey, apakah nilai bagi digit 7 dalam asas 10 dalam nombor 2375 asas 8? Okey, apa dapat jawapan dia? Jadi asas 8, nilai tempat dia adalah 800 kan, tambah 801. Jadi 2 darab ni 8 asas berapa? Ataupun awak boleh buat macam ni pun boleh, bentuk jadual. Bentuk jadual pun boleh. Ini mula daripada nilai tempat besar 10, 100, 1000. 2375. Jadi dia nak nilai digit bagi 7. Yang ni. Jadi apakah nilai dia? Digit 7 dalam asas 10. Kalau asas 10 awak kena darab 7 ni dengan nilai tempat dia 7 darab 8 kuasa 1. Berapa? C kan? Okey. Boleh? Kita jawab dah. Okay, ungkapkan nombor asas 2 ni sebagai nombor dalam asas 9. Macam mana kalau nak tukar kepada asas 9? Step dia. Asas 2 kena tukar kepada asas 10 kan? Jadi nak tukar ke asas 9, awak bahagi berulang dengan 9 kan? Okey, tukar ke asas 2 kepada asas 10 dahulu dengan kalkulator. Berapa dapat? Okey, mode. Sampai awak jumpa base, tukar pada base. Tukar pada binary. Masukkan 111011. Dapat berapa? Nilai 10, nombor dalam asas 10. Tekan desimal, diisi. Dapat 59. Betul? Jadi 59 itu awak bagi dengan 9 dapat berapa? Okey, guna kalkulator. Tukarkan. Asas 2 ke asas 10 atau desimal dalam kalkulator tu 59. Okey, selalunya kita asas 10 kita tak tulis bawah dia 10. 59 ataupun 59 asas 10. Okey, bahagikan dengan 9, nak tukar kepada asas 9, dapat berapa?
9 darab 6. 54 kan. Baki dia berapa? 5. Jadi 9 dengan kosong, kita akan dapat 6. 65 asas 9. Boleh? Okey, apakah nilai X? Yang ni asas berapa? Asas 6. Jadi kita gunakan asas algebra mudah. Jadi 1305 asas 6 tolakkan dengan 515 asas 6. Maka kita akan dapat X. Okey, tolakkan dapat berapa? Okey, tolakkan dapat berapa? Okey, dapat berapa? Jawapan B. Jadi 5 tolak 5 sifar kan? Kosong tolak 1 tak boleh, kita pinjam. Jadi 12. Jadi dia dari 1 kan? 1 ni tukar jadi 6. Sebab asas 6. Kita tolak ni asas 10. Tapi bila kita pinjam 1 tu tukar jadi 6. Dan tolak 1, 5. Boleh? Okey, 12. 2 tolak 5 tak boleh. Jadi 1 ni pinjam ke 2. 1 tukar jadi 6. Jadi 6 campur 2 tolak 5. 8 tolak 5 sama dengan berapa? 3. 350. Boleh? Jadi kita tukarkan asas 10 1 jadi asas 6 kita pinjam tu 1 sama dengan 6.
Okey, 1 sama dengan 6 bila kita pinjam. Kita kumpulkan semula. Boleh? Okey, soalan 4. Awak kena tukarkan kepada asas berapa untuk cari M? Semua kita tukarkan kepada asas 10. Mudah sebab kita boleh guna kalkulator, tukarkan kepada asas 10. Kita tolakkan. Lepas tu kita dapat asas 10. Kita bahagikan dengan 6. Untuk bahagi berulang kan. Maka kita akan dapat nilai M. Okey, boleh cuba. Berapakah 11001 asas 2 ke asas 10? Guna kalkulator. Okey, dapat berapa? Asas 2 tukar plus 10. Berapa? 59 kan? Baik, asas 8. Betul tak? 56. Okey, nak dapat 25. Untuk asas 2, tukar kepada 10. Itu dapat 25. Lepas tu tukar ke asas 8, 52. Sama dengan berapa? 42 kan?
Jadi 42 tolak dengan 25, kita akan dapat 10. Asas 10 berapa? Ada yang dapat 17? Okey, itu asas 10. Tukarkan ke asas berapa tu? M asas 6. Jadi kita bahagi dengan 6. Jadi 17 asas 10 bahagi berulang dengan 6. Maka kita akan dapat jawapan. Berapakah jawapannya? Maka kita akan dapat 25. Boleh? Nampak tak soalan? Okey, semua dapat ya? Soalan 5. Yang satu ujian, Aida mendapat markah 114 asas 8 dan 1100 asas 4 bagi subjek sains dan matematik. Berapakah purata markah yang diperolehi oleh Aida dalam asas 10? Okey, kita tukarkan semua kepada asas berapa ni? Asas 10. Macam mana nak tukar ke asas 8 ke asas 10? Kita cerakinkan darabkan. Okey, 114 asas 8 tukar pada asas 10 sama dengan berapa? 76. Baik, asas 4 kita cerakinkan dengan nilai tempat dia. 1 darab 4 kuasa 3 tambah 1 darab 4 kuasa 2. Boleh? Lepas tu tambah dengan 1 darab 4 kuasa 1 tambah 1 darab 4 kuasa sifar. Okey, dapat berapa semua jumlahnya guna kalkulator? Okey, asas 8 mudah aja. Kita boleh guna kalkulator untuk terus dapatkan asas 10, 76. Namun asas 4 kita cerakinkan sama dengan, nampak tak? Tukar pada asas 10 Itu mesti darab dengan nilai tempat dia.
3 tambah 1 tambah 4 kuasa 2. Okey, semua satu-satu 1100. Jadi kita tambah dengan sifar darab 4 kuasa 1 dan tambah 0 darab 4 kuasa sifar. Jadi dua-dua ni sifar, maka kita akan dapat berapa? 64 kan. 44 darab 16, 16 darab 4, 64 tambah 16. Jadi kita dapat 80. Jadi purata 76 tambah 80, bilangan ni berapa? 2. Okey, dapat berapa? Bila semak kalkulator masing-masing, dapat berapa? Okey, dapat 78. Okey, ada soalan setakat ini? Sebelum kita tangguhkan kelas kita, nanti kita sambung kertas 2 asas nombor ya. Okey, setakat ini semua faham tak? Sangat faham, sederhana faham, langsung tak faham. Okey, siapa yang sangat faham? Okey, respon dekat in-call message. Faham, 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 sangat faham. Ataupun saya dah tahu dah ni soalan ni. Kacang aja. Boleh Ni bentuk-bentuk format untuk KSSM yang baru berbanding KBSM. Okey. Jadi awal dah mahir bahagian A dan kertas 1. Nanti sesi yang ketiga kita akan masuk bahagian B pula Yang lebih soalan ni lebih panjang. Bahagian B Okey, faham. Jadi tak ada soalan, kita tangguh dulu kelas kita boleh? Kalau boleh, cakap boleh. Boleh. Ataupun memang boleh lah. Okey, boleh. Jadi, semua dah boleh Ini untuk jangka panjang. Nanti siapa yang masih lagi periksa untuk peperiksaan akhir, harap good luck. Teruskan usaha anda. Tapi untuk soalan ini, untuk jangka panjang awal, untuk SPM nanti. Jadi cuba praktiskan apa yang cikgu dah beri ini. Dan buat soalan yang berikutnya.
yang cikgu beri modul ini, instrumen ini pada classroom masing-masing. Boleh buat kalau waktu lapang. Jadi kalau tak ada soalan, kita tangguh dulu kelas kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Good luck.